Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan buah sir. Apa itu buah sir, jenis-jenis buah sir dan juga rawatan dan ubat mengenai buah sir. Jom kita saksikan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya kena terangkan dahulu apa itu buah sir. Buah sir ini terjadi apabila salur darah vena telah membesar di bahagian bawah rektum ataupun dubur. Ia menjadi masalah apabila salur darah ini menjadi radang dan juga bengkak. Bagaimana ia boleh terjadi? Ia terjadi apabila semasa kita meneran untuk buang air besar atau apa-apa sahaja aktiviti yang menyebabkan tekanan yang akan menolak salur darah vena tersebut. Contoh aktiviti yang memberi tekanan kepada bahagian tersebut ialah seperti batuk yang berpanjangan, sembelit ataupun cirit-birit, duduk terlampau lama, wanita yang mengandung dan sesiapa yang pergi gym dan mengangkat berat yang akan menghasilkan tekanan di bahagian abdomen dan akan menyebabkan salur darah vena itu membengkak dan menyebabkan buah sir. Terdapat dua jenis buah sir, iaitu buah sir dalaman dan juga buah sir luaran. Buah sir dalaman ini kita namakan sebagai internal hemorrhoid. Lokasi dia berada di dalam rektum. Secara tipikal ataupun kebiasaannya, simptom dia ia akan menyebabkan pendarahan tanpa rasa sakit. Dan ia akan berlaku apabila buang air besar, iaitu bila buang air besar, pendarahan akan berlaku dan ia adalah fresh blood, iaitu darah yang segar. Dan ia mungkin bersekali dengan buah sir luaran, iaitu bonjolan yang terkeluar daripada dubur selepas buang air besar. Bagi buah sir yang kedua, iaitu buah sir luaran, kita namakan dalam English iaitu sebagai external hemorrhoid. Ia adalah benjolan ataupun bonjolan yang berada di luar dubur. Biasanya pesakit akan komplain rasa sakit ataupun tidak selesa dan kadang-kadang ia mungkin juga boleh membuat pendarahan, gatal dan juga tak selesa semasa buang air besar. Dan untuk external hemorrhoid ini ataupun buah sir luaran ini ada beberapa stage, iaitu ia akan ada 4 stage yang berlainan. Bagi stage pertama, benjolan kecil telah terbentuk tapi ia berada di lapisan dalam dubur dan tidak dapat dilihat daripada luar dubur. Bagi tahap kedua, benjolan tadi lebih besar dan ia boleh keluar daripada dubur anda. Dan benjolan ini terjadi apabila pergi ke tandas sahaja dan buang air besar. Bagi tahap ketiga, satu ataupun lebih benjolan lembut dan ia akan tergantung keluar daripada dubur. Dan pada masa ini, benjolan itu boleh ditolak ke dalam semula. Bagi tahap keempat pula, benjolan itu telah keluar dan besar dan keadaan ini akan menyebabkan benjolan itu tidak boleh ditolak ke dalam. Jadi special karakteristik bagi tahap keempat, benjolan yang keluar tidak boleh ditolak dah ke dalam. Saya akan pergi mengenai rawatan kepada buah sir pula. Konsep pertamanya ialah elakkan aktiviti yang memberikan tekanan kepada bahagian dubur tadi yang menyebabkan terhasilnya buah sir. Contoh, kalau ada batuk, kena rawat batuk yang berpanjangan tadi. Sekiranya ada sembelit, rawat sembelit. Sekiranya ada cirit-birit, kena rawat cirit-birit tersebut. Kalau contohnya aktiviti yang berisiko di gym, contohnya ada satu senaman itu menyebabkan tekanan pressure di bahagian kat sini, jadi cuba elakkan senaman tersebut. Jadi ini semua sedikit sebanyak akan membantu mengurangkan risiko untuk berlakunya buah sir. Iklan sekejap. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh tekan button subscribe di bawah. Terima kasih. Yang kedua, boleh amalkan juga pemakanan dan diet yang sihat. Cuba amalkan diet yang lebihkan sayur, lebihkan fiber. Ini kerana najis yang terhasil akan lembut dan ia akan senang untuk dikeluarkan daripada badan kita. Dan digalakkan juga minum air sebanyak 8 gelas sehari. Terdapat juga satu terapi tradisional yang kita namakan sebagai sitz bath ataupun mandi sitz. Bagi rawatan ini, pesakit perlu duduk di dalam air suam selama 15 minit dan benda itu dilakukan berulang-ulang kali, beberapa kali dalam masa satu hari. Dan benda ini akan membantu untuk mengejutkan buah sir itu tadi.
Selain itu, yang keempat, boleh juga makan ubat tahan sakit untuk meredakan sakit di bahagian tersebut. Yang kelima dan seterusnya iaitu penggunaan suppositori. Di dalam suppositori ni ada satu kandungan yang akan menyurutkan bengkak dan juga melegakan simptom. Ada juga ubat yang akan melancarkan peredaran vena darah di bahagian sana dan dia akan restore ataupun mengembalikan balik normal circulation di sana. Aktif kandungan dia ialah diosmin. Terdapat juga beberapa prosedur perubatan untuk mengecupkan buasir dan juga menghentikan pendarahan di bahagian tersebut. Contoh pertama iaitu rubber band ligation. Ia rawatan di mana gelung getah kecil dipasang di pangkal buasir dan ia akan menyebabkan aliran darah ke kawasan tersebut berhenti dan lama kelamaan buasir itu akan mengecut. Yang kedua itu terdapat juga rawatan kita namakan sebagai skleroterapi, di mana ada satu bahan aktif konten itu kita suntik ke dalam buasir dan ia akan mengecutkan buasir. Prosedur perubatan yang seterusnya iaitu pembedahan, kita namakan sebagai hemorrhoidectomy. Pembedahan itu bermakna kita buang buasir tersebut di bilik bedah. Dan untuk melakukan ini terdapat beberapa indikasi yang perlu ditentukan oleh doktor pakar. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh like dan subscribe channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.